Assalamualaikum. Untuk hari ini Ustazah akan terangkan mengenai adab tahun 5 iaitu berjual beli dengan berhemah. Kalau dalam buku teks muka surat 166 boleh refer di situ. Untuk tajuk ini saya terangkan secara overview. Yang pertama, kamu akan dapat menyatakan pengertian dan hukum jual beli berdasarkan dalil nakli dengan betul. Dan yang kedua, menerangkan 4 antara adab berjual beli dengan tepat. Ni kita akan pergi sebentar lagi. Seterusnya ialah pengertian. Jual beli ialah akad pemilikan harta yang memberikan kesan pemberian pemilikan secara kekal terhadap objek harta atau manfaat. Bahasa mudahnya ialah ni kalau kita jadikan dia sebagai peta IT, jual beli ni ialah akad pemilikan harta. Akad pemilikan harta, kesan ni ialah pemberian pemilikan secara kekal terhadap objek, harta atau manfaat. Contohnya, awak nak beli kuih kat sini, pau. Awak ada 50 sen, awak bagi kepada pakcik ni 50 sen. So, pakcik tu akan beri kuih pau tu pada awak. So, awak akan dapat kuih pau. Ataupun servis, manfaat. Awak beli, awak nak booking untuk sanitize rumah sekarang kan, musim PKP ni, COVID lagi. Awak nak 100.5 awak sanitize satu rumah. So dibuatlah satu rumah, so awak akan dapat manfaat dia daripada situlah. Ataupun servis kemas rumah, servis beli barang dapur, betul? Macam-macam dah sekarang ni, Foodpanda, GrabFood, apa lagi, Happy Fresh, macam-macam, Shopee. So itu semualah proses jual beli yang terkini lah di atas talian, tanpa perlu awak keluar secara bersemuka. So erti kata dia, pengertian lebih mudah, proses pertukaran barang dengan barang, atau barang dengan wang, atau barang dengan servis, manfaat, mengikut harga barang. Contoh, awak beli buku RM10, awak bagi RM10 kepada penjual, penjual bagi awak buku. So, dapatlah barang tu, ataupun awak dapat servis, ataupun awak dapat manfaat dia. Oleh peniaga kepada pembeli. So, dalam urusan jual beli ini ada 2 orang yang terlibat, iaitu yang pertama, penjual. Yang kedua, pembeli. So, mengikut syarat-syarat yang tertentu. Syarat-syarat yang tertentu ni apa? Syarat barang tu elok, halal, halal untuk dijual, bukan barang-barang yang haram seperti dadah, arak. Lepas tu ada tanda halal kalau makanan, betul? Produk-produk yang tidak maksudnya awak tak jual barang makanan yang dah basi, yang dah tarik luput, tu tak boleh lah. Disertakan dengan akad. Saya jual ya buku ini. Lepas tu awak pun cakap, saya beli, terima kasih. Setiap kali urusan jual beli tu selesai, awak ucapkan terima kasih. Sama ada awak sebagai penjual atau awak sebagai pembeli. Seterusnya, untuk dalil dan maksud, boleh refer surah Al-Baqarah. Surah yang kedua, ayat ke-275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Maksudnya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Urusan jual beli ni Allah telah halalkan. Maksudnya apa-apa berkaitan jual beli ialah harus dibolehkan dan dibenarkan. Yang mengharamkan dalam urusan jual beli ini ialah riba. Riba ni apa? Kalau tahu, riba ni ialah tambahan dalam barangan tertentu ataupun tambahan ke atas hutang akibat penangguhan tempoh. Contohnya, awak beli
buku secara ansuran. Contoh buku tu RM50. Sepatutnya awak bayar kalau dalam minggu ni awak bayar RM50. Tapi bila awak bayar minggu depan, buku tu jadi RM60. So kat situ dia ada tambahan RM10 lagi, betul? Itu dikira sebagai riba. Hati-hati dalam urusan jual beli. Kadang-kadang kita tak sangka benda ni boleh jadi riba. Dan riba ni adalah perkara yang diharamkan oleh Allah. Okey, seterusnya hukum. Okey, boleh refer juga buku teks. Semua ni dalam muka surat 167 kot. Okey, hukumnya ialah jual beli adalah harus selagi memenuhi syarat-syarat jual beli yang ditetapkan serta tidak melibatkan perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Maksudnya awak tak jual lah benda-benda yang tadi arak, dadah. So arak-arak yang dekat Speedmart, apa lagi? Speedmart, 7E, sebenarnya tak boleh. Kan, tidak dibolehkan lah. Haram. So, tidak melibatkan perkara yang diharamkan dalam Islam. Okay, seterusnya adab penjual. Yang pertama, mesra dan mudah senyum. Siapa-siapa penjual yang mesra, yang suka layan pelanggan, semua orang suka, betul? Okey, seterusnya yang kedua, jujur, berterus terang serta tidak menipu dalam timbangan dan sukatan. Contohnya awak jual 10 biji apple, sebungkus dalam plastik kan, orang tak check lah kan. Tak tahu tengok balik ada 8 je, ada 9 je. So benda ni awak kena minta balik lah sebab kata nanti timbangan dan sukatan. Dalam sukatan tu tidak jujur. Contoh dalam plastik tu paket dia jual tepung ada 100 gram contoh. Tapi bila awak timbang sebenarnya 900 gram saja. So benda-benda ni awak kena hati-hati sebab kadang-kadang kita tak terlepas pandang ataupun tak perasan. So kena jujur dalam jual beli. Okey, seterusnya yang ketiga, menjual barang yang halal dan berkualiti. Serta tidak menjual barang yang haram lah seperti arak, dadah atau sesuatu yang mengandungi unsur daripada babi. Macam tadilah. Yang keempat, mengucapkan terima kasih setelah selesai urusan jual beli. Macam tadi, saya jual, saya beli. Okey, macam tu. Yang kelima, sabar dan bertolak ansur dengan pelanggan. Okey, kalau awak sebagai penjual, awak pun mestilah dia pernah jual kan, kek coklat ke kecil-kecil, coklat ke, ada jual nasi lemak ke kan. So, pernah berpengalaman sebagai penjual. So, kena sabar dengan kerenah pelanggan awak. Sama ada secara bersemuka ataupun sekarang ni dalam PKP ni secara atas talian, betul? Okey, lagi tidak memonopoli barangan untuk dijual dengan harga yang tinggi dan hanya mengambil keuntungan pada kadar yang sepatutnya. Contohnya sekarang tengah PKP, andai katalah ada diorang tahan stok. Okey, jangan jual lagi minyak masak ni. Kita perlukan minyak masak untuk masak, betul. Tapi semua tahan stok. Lepas tu dia kata nanti kita release stok ni minggu depan baru keluar. So harga minyak masak akan jadi RM40. So semua orang akan belilah sebab barang tu barang yang susah nak dapat. Contohnya lah. So benda ni tidak dibolehkan lah. Okay, seterusnya yang ketujuh, mengelakkan elemen riba. Macam tadilah saya cakap, riba ni ialah haram. Awak jual dengan lebih mahal lah. Maksudnya awak dapat benda tu murah je. Tapi awak jual mahal. So haram. Okay, adab pembeli. Awak sebagai pembeli, macam awak dekat kantin ke beli makanan. Okay, berkomunikasi secara baik. Okay, cakap baik-baik. Guna bahasa yang mudah dan sopan. Yang kedua, tidak membeli barang yang haram. Sama juga, arak, dadah dan sesuatu yang mengandung unsur daripada babi. Yang ketiga, menyenangkan urusan penjual. Yang keempat, tenang dan tidak banyak kerenah. Jangan nak komplain lah. Jangan nak itulah, nak inilah kan. Seterusnya, sabar menunggu giliran ketika membeli.
Okay, ni samalah macam sekarang, beratur kan, mana-mana pun kena beratur kan, sabarlah ikut giliran. Yang keenam, berterima kasih setelah selesai urusan jual beli. Okey, yang ketujuh, mengelakkan pembaziran. Jangan beli banyak-banyak, lepas tu membazir, tak makan pun, tak terusik pun. Beli roti sampai 5 buku, tapi orang dalam rumah tu 2 orang je. So, sebab tu setengah tempat sekarang ni dilimit kan. 1 buku roti, 1 family. 1 tray telur, 1 family. Betul? Untuk elakkanlah pembaziran. Yang ke-8, bertimbang rasa terutama ketika kekurangan stok barangan. Okay. Okay, tugasan dia ialah berdasarkan tadi yang saya terangkan tu, adab pembeli dan adab penjual, awak kena buat peta item. Okey, bagi tajuk kecil, adab penjual dan adab pembeli. Atau pilih antara dua. Macam tadi kan, adab penjual ada 7, awak pilih 5 saja. Okey, adab pembeli ada 8, awak pilih 5 saja. So, pilih antara dua dan buat 5 isi penting sahaja. Anda boleh buat menggunakan kertas A4 atau Microsoft PowerPoint. Okey, contoh ada di Google Classroom. Okey, kejap lagi awak pergi tengok. Lepas awak tengok ni, awak tengok balik ada yang peta minda tu, awak buat macam tu. Awak pilihlah mana-mana isi penting yang yang pendek-pendek lah. Yang pendek-pendek awak buat. Minggu depan awak tampal dalam buku AG2 dan boleh submit pada ustazah. Okey? Okey, sampai sini saja. Terima kasih. Kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh tanya personal pada ustazah ya.